Engulfing ni memang favourite saya. Saya suka engulfing ni, dan ini pun ini adalah gabungan ilmu yang saya belajar macam-macam cikgu kat luar sana. Cikgu-cikgu kat IG saya macam-macam. Daripada dulu punya versi engulfing saya belajar, katalah dengan 10 cikgu. 10 cikgu ni pula ilmu engulfingnya berbeza-beza. Itu yang saya kata, Masya Allah, dahsyat betul ni. Itulah konsep, itu saya nak bagi tahu. Trendline, SNR, semua korang mungkin dah belajar. SND mungkin korang semua dah belajar. Cumanya pemahaman engulfing ni pula, macam mana cakap, pemahaman dalam setiap teknik tu pula dia ada lagi lapisan-lapisan, kupasan-kupasan dia mengikut cikgu tu. Jadi saya ni compilekan mengikut fahaman saya je. Yang mana saya dah banyak buat silap, saya rasa ni tak okey lah cara tarik macam ni. Itu korang sendiri kena buat. Contoh korang tarik celana, saya percaya ramai di antara korang mungkin dah kena SL, mungkin NC, mungkin apa tak jadi ni. Yang tak jadi tu korang kena baca sendiri, faham sendiri, kena analisa sendiri yang kenapa jadi benda-benda macam gitu. Okey, ni last kali engulfing. Okey, tapi ringkasan sikit lah. Okey, apa pun korang kena buat back test. Okey, ni engulfing yang mana korang apa maksud engulfing ni adalah menelan candle. Ni saya belajar engulfing ni antara teknik pertama saya guna masa trade dulu. Tahun 2015 dulu saya banyak guna engulfing. Lepas tu saya tak guna hinggalah saya jumpa balik cikgu-cikgu yang dekat IG. Nama dia takut kita boleh sebut ke, tak tahulah. Tapi banyaklah kawan-kawan saya lah yang kalau korang tengok, itu saya belajar dengan diorang. Dan semuanya ada bersih-bersih engulfing. Jadi korang tetap boleh belajar tau. Even korang boleh ambil saya pun, cuma korang akan kenakanlah dengan gaya korang sendiri. Jadi ni kita kenakan dengan gaya saya sendiri. Alright, engulfing ni satu benda, ni topik-topik last, 2 last yang saya ajar ni yang penting lah. Contoh head and shoulder dengan engulfing, ni yang memang saya suka guna lah. So apa maksud engulfing? Engulfing ni dia menelan candle sebelum tu. Contohnya ini candle sebelum dan ini candle selepas engulfing. Dia mesti lebih besar, tak kisahlah dia atas shadow ke, dia mesti kena makan sebelah tu. Dan next candle ni adalah kita akan buy. Tapi okey, apa yang kita faham adalah bila berlaku engulfing ni kita akan, mungkin contoh kalau jadi macam ni kita akan masuk entry terus. Kalau saya tak, bukan cara macam gitu, saya akan buat cara lain. Okey, contoh macam ni apa saya nak korang faham apa benda tu pattern engulfing je. Bukannya cara nak masuk yang macam ni. Okay, contoh ini adalah ni dia panggil bearish, lepas tu ni bullish, dia makan candle sebelah. Jadi kalau ikutkan candle bullish ni memang ini adalah salah satu tanda perubahan trend. Dan boleh jadi dia maknanya orang membeli tu tiba-tiba ramai, jadi momentum buy tu kuat. So next ni dia boleh buy. Sekejap sikit lagi. Boleh. Okay. Jadi ini next ni Tapi maka cik Alfa. Alfa. Ya. Okay. Alfa bukan iPhone untuk ibu Alfa. Dia main apa nak tak main ke sejauh. Okay, jadi ini buy. So bila dia retest ini yang dia akan naik. Okay, sama juga macam ni. Bila dia berlaku bullish, lepas tu tiba-tiba candle sebelah ni bearish, dia makan candle ni. Yang ini ada potensi memang dia akan teruskan momentum. Saya nak korang faham tu. Tapi bukan itu yang saya nak korang masuk. Okey, saya explain balik saya padam. Cikgu kita Cikgu Oswald Justin. Okey, ini contoh engulfing. Katalah ini candle buy. Okey, engulfing ni korang kena faham dia. Katalah ini candle ni, apa maksud engulfing ni adalah korang yang mana tengah trade. Jadi saya bagi tahu, tengah teringatkan malam ni ada NFP, jadi hati-hati. Pukul berapa? 8.30. So doa-doa lah, selamatlah belaka semua. Okey, apa maksud engulfing ni? Okey, ni candle sebelum tu. Jadi engulfing ni adalah
bila dia open kat sini kan, open candle, cuma kita tak tahu dia nak buat atas ke bawah. Kalau engulfing ni macam ni pun boleh dikira engulfing juga. Okey, ini boleh dikira sebagai engulfing juga. Ini pun engulfing. Okey, ni pun engulfing juga Ini engulfing. Sebab apa? Sebab kejap. Nak ambil lah. Tenang. Okey, ini shadow atas. Dia pegang tangan saya guys. Ini shadow atas, ni shadow bawah. Ini dia makan candle ni. Ini dipanggil engulfing. Itu pun dikira juga. Dan kalau saya, ini senang cerita, saya tengok cakap apa yang saya suka. Saya lagi suka dia makan full. Dia naik full. Contohnya Api apa? Api yang mana tu? Yang warna-warna. Api pink. Okay, saya lagi suka dia, contohnya Oyo. Putak-putak api. Okay, saya lagi suka dia buat macam gini. Mama, tak cakap. Ini dia makan full. Kalau boleh sekali body sekali saya suka. Senang cerita engulfing ni korang cari lagi sendiri buka macam mana buat engulf. Tapi saya suka yang dia makan full tau. Ini dia panggil full. Dia makan atas dan dia close bawah. Yang ini barulah sedap. Ya, sedap. Okay, ini dipanggil engulfing yang saya suka. So kalau buy sama lah juga. Kalau buy tu dia jadi macam gini ya. Kalau buy pula saya sambunglah di sebelah ni Sama ke ya? Sama lah juga. Okay, yang ni dia makan. Dia makan dari body ni. Ini saya panggil, saya suka lah engulf macam ni. Tak kisahlah dia shadow dia panjang macam ni sekali pun ke, dia pendek sekali ke, tapi body ni dia lebih. Ataupun kalau ni dia close, itu saya lagi kuat. Okey, ini dipanggil engulfing. Yang ni anggaplah biru ni tak ada, yang ni engulfing untuk sell, ini engulfing untuk buy. Jadi apa guna benda-benda ni? Kita nak buat apa? Kejap, tenang. Habis dah. Jadi kita okey. Duduk sini. Duduk sini tengok je. Okey, jadi bila apa kita nak buat? Korang sebelum ni dah belajar marking SND betul? Korang semua dah belajar marking SND. Sekarang ni kat mana SND yang paling best sekali kita nak marking adalah bila di kawasan SND tu ada engulfing. Itulah hint dia. Contohnya macam mana nak tengok marking. Okey. Ini kalau korang mungkin sebelum ni banyak sangat kawasan SND yang ada engulfing kan. Okey, contoh macam ni. Ini pun engulfing tapi saya tak sukalah sebab apa dia tak full. Macam mana? Kita buat test. Okay, kita tarik. Apa SND ni kalau dia berlaku dekat SNR lah. Itulah maksud SND. Sebelum ni mungkin korang marking je kan SND. Banyak macam-macam SND boleh. Tapi kalau dia berlaku di kawasan engulfing tu berlaku di kawasan SNR, dia lagi seronok lah. Okay, contohnya ini pun boleh kita nak marking SND ada engulfing. Itu yang maksud saya. Tapi saya nak ajar, okey, contohnya ini. Tapi, okey katalah ini. Saya try kecilkan tangking sekejap. Tak warna. Tak warna. Okey, ni apa besar sangat pula. Ni ada dia ni, ranah. Pening pada orang. Ui, biru-biru, macam biru-biru. Makasih. Okay. Contohnya ni, ini boleh lah ni. Okay, ini engulfing. Ini engulfing. Okay, contoh. Ini adalah SND yang solid. Kita boleh marking SND ni kawasan yang solid. Okay, korang tengok kawasan ini, okay, ini kawasan bila jadi macam gini, bila buat dia macam ni, kawasan SND ni dia solid tau. Dan kita boleh guna dia lama tau. Okey, ini yang kalau korang pernah belajar sebelum ni ada engulfing. Bila engulfing fail, kejap dah habis dah. Sabar. Binti Abi pun dah nak habis dah.
Okey, bila ada macam ni, kawasan ni, okey, yang ni lah dia guna yang pertama ni. Kalau korang ambil kat sini dah risk dah. Tapi tetap boleh guna, korang tetap kena respect dia. Korang faham tak? Hakikat pertama, korang tetap kena respect dia. Dan kalau dia break, kita tetap boleh guna. Dan apa konsep dia lah, kita revenge dia. Benda ni bila berlaku dekat kawasan engulfing, dia lagi kuat. Nanti kita buat latihan lagi lah. Nanti saya pun nak habis, saya juga luar. Tapi itulah konsep engulfing. Okey, contoh katalah masa tu tengah berlaku sini, ini kita boleh marking. Korang nak marking terus, boleh, silakan. Okey, ini engulfing ni bila berlaku, kalau dia break, kawasan ni jadi kawasan yang base yang kuat untuk kita nak masuk juga entry. Contohnya macam ni. Korang ingat hakikat pertama, bila korang dapat SND engulfing, itu adalah tempat yang solid, yang lagi sedap. Kita akan, bila dia turun, dia masuk, yang ni solid tau. Itu kita boleh buy. Kita boleh sell lah. Hakikat pertama, korang kena ingat, itu adalah hakikat pertama, korang tetap cari sell. Okey, tapi kalau dia break kawasan SND engulfing, apa kita nak buat? Biarlah dia pergi. Kita tetap markingkan zone tu. Kawasan ni adalah kawasan yang kita boleh counter balik. Itu yang lagi sedap sebenarnya. Tapi kalau macam ni, dia punya SND dia tak cantik sangat. Dia berlaku di tengah-tengah. Anda kata kat resistance sini ada, kat sini ada, itu sedap. Korang buatlah backtest. Ini ada gangguan makhluk halus ni, jadi susah sikit, pening kepala saya. Contoh macam gini, ini pun boleh. Katalah ini di bahagian SND, maknanya ini di bahagian support. Masa ni kat bawah kan. Okay, jadi kita dapat, kita tengok, kita tarik je. Okay, kalau ikutkan ni kawasan yang solid. Tengok ni, dia katalah ni turun. Okay, ini kita boleh sell lah, sell. Tapi dia tak close lagi kan. Yang ni korang buka lah H4, tengok macam mana. H4 nampak tu, tak close pun, dia main-main je. Jadi itu dia tak valid lagi. So kita boleh lagi sell, pergi tau. Dia pergi, boleh pergi jauh. So macam mana nak cari TP, korang buka, tengok, always look to the left. Ini pun dah dapat makan 70 pip, ini UJ kan. So manja sikit dan dah boleh buang ke? Jangan buang lagi, relax je, tenang-tenang lagi. Korang tengok ni, ini kawasan yang kita biar lagi, dia break, pump. Oh, dia break, jadi apa kita nak buat? Kita tunggu nak counter attack. Counter attack, sini nampak ni, dia masuk sini, kita boleh buy. Dan dia pergi, nampak air raja. Dia dah lepas tau, ni baru lah ni. So ni kita dapat setup sini 80 pip selama air raya. Ok, lagi satu entry kat sini sebenarnya dapat pun. Ok, ini kita ambil shadow dia, uji. Mana hitam? Apa nak tulis? Tulis. Dapat tak dapat. Tak kena yang ni. Tapi kena tengoklah teknik lain ke apa ke kan. Ni boleh guna tadi. Ini yang kena combine lah, Ultra Instinct semua. Alright, boleh tak? Itulah 4 chart pattern. Mungkin nampak simple je, mudahnya. Tak apa, buat je backtest, insyaAllah korang akan nampak dia nanti. Dan ini adalah saya kongsi apa yang saya buat. Cumanya nanti kita buat revision lagi. Lepas tu nanti kita akan buat satu lagi video. Last video tu baik saya rasa kita punya graduation lah orang kata. Yang mana itu dah last lah. Lepas tu ada rezeki kita buat live lagi. Saya buat live mengejut ke apa ke. Tapi dalam grup ni saya biarkan lah. InsyaAllah nanti rezeki korang sama-sama lah. Alright, okay, sebelum nak akhir, ada soalan tak? Mana yang saya cuba jawab lah. 5 minit terakhir ni. Okay, 5 minit terakhir. Okay, ini contoh saya alang-alang tengok UJ. Kalau korang tengok hakikatnya ni downtrend betul. Ini maksud saya current trend. Current trend ni yang kita kena ambil. Current trend ni sekarang is macam gini lah. So dah buat 1, 2 current trend sekarang. Kalau korang buka time frame kecil, current trend ni je yang kita nak ambil sebenarnya. Ini apa ni, M50. Ini kawasan support lepas. Ini dah bagi entry dari entry. Break
Drake, so ini UJ. Kalau UJ ni current trend sekarang ni, uptrend lah kalau ikutkan kita ni yang pilih-pilih. So dia sebenarnya nak buat apa ni? Kalau H4 korang tengok mungkin nak buat high as sini. Mana dia nak naik, dia nak retest mungkin kat di sini. Lepas, tapi dalam masa sama tak semestinya kena sell, kena tengok juga apa dia nak buat, perangan apa dia nak buat kat situ. Dia boleh jadi ini memang teman naik ataupun okey, kalau tengok direction besar dia boleh jadi dua lah. Kalau guna Fibonacci kan, siapa yang biasa Fibo dia boleh jadi macam ni. Ini first option. Okey, ini first option memang dia akan naik, ataupun dia boleh jadi gini, sangkut dekat sini, dia buat macam ni. So yang ni habis, tak ada. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu option. Apa dia? Nak tengok sampai kiamat. Tapi saya. Jangan sampai kiamat lambat sangat tu, tak faham lagi tu maknanya. Tapi dah tak apa kiamat. Jadi insyaAllah jadi, memang akan jadilah. Okey, Gini. ya, nak pergi kan? Ni nak pergi dah. Okay, saya nak tutup mobil lah. Saya tengah buy EU dan saya tengah sell gold. Itulah cerita dia. Ada apa-apa, ulang kaji insyaAllah raya itu meriah. Ya, silakan. Alright, dah tak ada apa-apa, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Dan korang bolehlah follow page Hijau dan juga IG Hijau, dan IG saya juga lah, Munir Razak. Dan kalau siapa yang ada DM saya tak balas tu, minta maaf. Ramai DM. Jadi insyaAllah ada masa saya cuba reply. Dan trade perlahan-perlahan, trade at your own risk, jaga money management, jaga emosi. Malam ni ada NFP pukul 8.30. Jadi kalau tak berani, duduk tepi katil, tengok je, tengok handphone jeling-jeling je. Kalau masuk, delete MP4, Isnin bawa buka. So saya doakan yang terbaik. Hari Jumaat ni, kalau saya punya pantang larang adalah Jumaat, biasa saya tak trade. Sebab Jumaat ni, lagi-lagi hari ni NFP, tapi saya cubalah NFP malam ni. Kita buka satu account untuk hentak je, willing to MC.